Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda komedi filem krima action dari 2014 bertajuk 22 Jump Street. Sepasang kawan baik, Schmitz dan Jenko, berada di tempat letak kereta atas bumbung. Mereka menerima mesej tentang urus niaga haram yang berlaku di pelabuhan metro. Selepas kejayaan terakhir mereka operasi menyamar, mereka kembali ke jalan. Selepas mempersenjatai diri dan bermain man, mereka tiba di pelabuhan. Di sana mereka melihat gos, penyelundup barangan haram terbesar di Metro City, yang telah bekerjasama dengan kartel Meksiko. Schmitz memberitahu Jenko bahawa mereka akan melakukannya untuk membuat improvisasi, yang Jenko takutkan. Dia jatuh ke dalam watak. Schmitz memperkenalkan dirinya kepada lelaki yang kelihatan seperti serigala itu sambil menceritakan beberapa kisah tentang sebab mereka di sana. Dia bertanya mengapa pasangannya tidak bercakap, jadi dia memperkenalkan dirinya juga, "Nama saya Jeff." Schmitz meminta Jenko untuk memberitahu kumpulan itu tentang cara dia mengenali mereka, dengan mendalami butiran yang mendalam. Jenko membenci pasangannya pada masa ini. Kumpulan itu jelas tidak terhibur. Hantu mendekati mereka seperti dia melihat kepada mereka, tetapi niatnya adalah untuk mereka menyemak barangan dan diam. Mereka masih tak tahu barang apa. Apabila mereka membuka bekas, seekor sotong menerkam Schmitz, hantu menyeludup haiwan eksotik. Mereka berjaya membuang sotong, tetapi di tengah-tengah kekeliruan mereka kehilangan logat. Kumpulan itu menyedari mereka adalah polis dan memutuskan untuk membawa mereka keluar. Hantu masuk ke dalam truk dan serigala mula memandu. Dia melanggar kereta mereka dan ini menimbulkan kemarahan. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Jenko, jadi mereka naik ke atas bekas itu. Schmitz dengan cepat mengacau dan terjatuh. Seperti Terminator, Jenko mengambil horn dan mula menumbuk cermin depan. Schmitz akhirnya berjaya memanjat, tetapi dengan pantas terlanggar rasuk keluli. Dia dan Jenko dibiarkan tergantung. Di jabatan, mereka dimarahi oleh bos mereka kerana membiarkan bos pergi. Mereka dipindahkan semula ke Jump Street jabatan. Orang Korea telah membeli balik gereja mereka, jadi kali ini mereka berada di 22 Jump Street, sebuah gereja yang lebih besar. Dixon, kapten mereka, mempunyai pejabat yang kelihatan seperti cube ais besar. Mereka diberi misi baharu di MC State College. Ubat baharu dengan Tuhan yang tahu apa, dipanggil Wi-Fi, singkatan dari Work Hard, ya Play Hard, yes, sedang mengedarkan kampus. Seorang gadis telah terlebih dos padanya dan tugas mereka adalah untuk menyusup ke peniaga dan mencari pembekal. Mereka diberi gambar sebagai petunjuk. Kedua-duanya tiba di asrama mereka dan menyediakan semua yang diperlukan untuk kelihatan seperti mereka baru keluar dari tempat tinggi sekolah. Jiran di seberang adalah kembar dan kedua-duanya juga memperkenalkan diri mereka sebagai adik-beradik, tetapi jiran hanya ketawa melihat fakta ini. Dalam Psikologi 101, Schmitz cuba mendapatkan petua daripada rakan pelajar tentang tempat dia mungkin menemui Wi-Fi. Pelajar itu dengan pantas memanggilnya kerana menjadi nudge dan juga bergurau bahawa dia masih memakai lencananya, yang Schmitz semak membuktikan pendapat pelajar. Jenko juga gagal mendapatkan maklumat daripada beberapa pemain bola sepak kerana kebodohannya. Kemudian pada pertunjukan improvisasi, Schmitz menunjukkan seorang gadis yang dia suka dari salah satu kelasnya hingga Jenko, dia menggalakkan dia untuk mendekatinya, yang dia lakukan, janggal. Dia bertanya kepadanya tentang dos berlebihan oleh Wi-Fi yang berlaku di kampus dan bahawa dia menulis puisi Islam untuk menghormatinya. Apabila pelaku bertanya sama ada sesiapa mempunyai apa-apa lagi untuk membuat persembahan, gadis itu menunjuk kepada Schmitz supaya dia boleh mendeklamasikan puisinya. Jenko sedang ketawa. Schmitz berkata ia sedang dalam proses manakala semua orang merenungnya dengan pandangan kosong. Dia mula meludahkan perkataan secara rawak dan meniru gerak isyarat ayat. Entah bagaimana ia mengagumkan betapa teruknya keadaan itu, tetapi orang entah bagaimana bersimpati dan memberinya tepukan. Kemudian, semasa mereka berjalan ke bilik mereka, Schmitz mengaku bahawa dia tidak mempunyai petunjuk. Jenko, sebaliknya, mengatakan bahawa dia mendengar bahawa anda boleh mendapatkan Wi-Fi di mana-mana sahaja di kampus 24/7. Ya, mereka maksudkan internet. Jadi tanpa petunjuk, mereka melawat pembekal yang mereka tumpaskan sebelum ini.
Mereka tanyakan cara mereka boleh mendapatkan sebarang petunjuk di kolej apabila tiada sesiapa yang membuka diri kepada mereka kerana mereka melihat seperti narks dan kanak-kanak kolej tidak sebodoh pelajar sekolah menengah. Selepas meniru, Schmitz berucap, dia menunjukkan bahawa petunjuk itu ada dalam gambar. Peniaga itu mempunyai tatu bazooka. Mereka melawat salon tatu dan artis menunjukkan bahawa dia adalah pemain bola sepak dan Jenko mempunyai idea siapa itu mungkin. Mereka menyusup masuk latihan pasukan bola sepak sebagai pemain dan di sana bodoh menemui seseorang yang lebih bodoh. Jenko berkawan dengan Zhu. Di tengah-tengah permainan, Zhu memanggil Jenko saudaranya dan memuji permainannya. Schmitz cepat cemburu kerana Jenko telah mendapat kawan baharu. Zhu menjemput Jenko ke parti Fred dan memberitahu Schmitz yang dia boleh ikut bersama. Apabila mereka bersiap-siap, Schmitz memberitahunya untuk kehilangan pukau, tetapi pada pesta itu Zhu mempunyai pukau yang sama. Jenko dan dia berada pada panjang gelombang yang sama, malah Roster suka gayanya, Schmitz. Begitu banyak, Schmitz berasa seperti orang luar di parti itu. Dia berjaya bercakap dengan Roster bertanyakan tentangnya seni badan, tetapi sambil berjabat tangan, dia terasa ke atas lengan bajunya, membuatkan pertemuan itu pelik. Schmitz kembali kepada Jenko, yang meninggalkannya tergantung. Zhu memberitahu mereka untuk menyemak pemandangan dari atas bumbung. Dengan beberapa parkour, dua atlet berjaya tanpa masalah, manakala Schmitz bergelut dan mengambil keputusan untuk pulang. Dalam perjalanan ke sana, dia terserempak dengan Maya, gadis dari rancangan improvisasi. Mereka segera melakukannya dan bercakap tentang subjek pengajian mereka dan karya seni di hadapan mereka yang menyerupai buah zakar. Maya menjemputnya untuk melepak di bangunan seni dan dia bersetuju. Walaupun Jenko terbuang dengan rakan terbaik baharunya, Schmitz menikmati seni bersama Maya. Selepas beberapa ketika, Jenko berada di padang bola sepak bersama Zhu dan Roster. Apabila dia menanggalkan bajunya, Jenko melihat tatunya dan menyedari bahawa Roster bukan lelaki mereka. Apabila Roster mengetepikan dirinya, Zhu mengakui bahawa dia tidak pernah bertemu orang seperti Jenko dan dia percaya mereka adalah pasangan jiwa. Dia meminta Jenko menyertai pasukan bola sepak dan dia dengan senang hati bersetuju. Ketika itulah dia perasan tatu Zhu, bazooka, yang berima dengan namanya. Dia adalah peniaga. Schmitz bangun bersama Maya selepas tidur malam yang nyenyak. Rakan sebilik Maya, Mercedes, telah menunggu mereka, jadi dia boleh meluahkan rasa tidak puas hatinya dengan bunyi yang datang dari Maya sebelah bilik. Dia berkata semuanya menyeronokkan dan permainan, tetapi mengapa ada seorang lelaki berusia 40 tahun berbaring di sebelah anda? Dia terus menyindirnya seolah-olah dia pernah mengalami peperangan dan merupakan klimaks paling lantang pernah dia dengar. Selepas kata-kata yang janggal itu, Maya meminta maaf bagi pihak Mercedes. Dia telah melalui banyak perkara kerana rakan sebiliknya adalah gadis yang terlebih dos. Schmitz dan Jenko membentangkan penemuan mereka kepada Dixon. Jenko menahan maklumat tentang tatu Zhu. Entah bagaimana Schmitz berjaya menyebut bahawa dia tidur semalam dan betapa bagusnya. Dixon gembira untuknya, malah memberinya tanda tanya. Kemudian di asrama, Schmitz bertanya kepada Jenko mengapa dia sangat pelik tentang tatu di tempat persembunyian. Dia menyebut bahawa Zhu mempunyai tatu dan mereka mula bertengkar, dengan Jenko masih mempertahankan Zhu. Kembar jiran masuk ke dalam bilik mereka dan memberitahu mereka supaya bertenang dan berhenti keju rangup. Terdapat wifi di dalamnya. Mereka membuat satu kumpulan untuk seluruh asrama dan Schmitz sudah makan 6 daripadanya. Mereka menyebut bahawa mereka akan menjadi sangat fokus untuk 4 jam seterusnya dan selepas itu mereka akan mengalami perjalanan yang sukar. Kedua-duanya masuk ke zon dan membuat keputusan untuk menyusup masuk ke rumah persaudaraan Zhu semasa mereka memilih ahli baharu mereka. Schmitz sampai ke bumbung pada tali dawai manakala Jenko melakukan parkour. Mereka berjaya memasang kamera dan melarikan diri tanpa disedari. Baru sahaja mereka hendak memasuki asrama, mereka diculik oleh Zhu dan skuadnya. Di dalam bagasi, mereka mula tersandung, dengan Schmitz mengalami perjalanan yang teruk dan Jenko berseronok. Mereka diseret keluar dari bagasi dengan todongan senjata dan ketika Schmitz memohon untuk nyawanya, Zhu dan Roster menyimbah mereka dengan vodka. Itu jemputan Fred mereka. Jenko menguasai semua tugas dan Schmitz tidak begitu. Apabila babi dibawa keluar, Schmitz menyelamatkannya.
Di luar, Schmitz mengakui dia tidak menikmati perkara ini dan Jenko mencadangkan anda menyiasat orang yang berbeza, yang menghancurkan Schmitz. Beberapa hari kemudian, semasa Jenko bersenam, Schmitz menghantar mesej kepadanya, dan diabaikan. Schmitz melihat semua ini dan merajuk kerana dia merindui kawan baiknya. Keesokan harinya ibu bapa Schmitz datang melawat. Hari ini adalah hujung minggu ibu bapa. Dia cepat-cepat memperkenalkan mereka kepada Maya dan dia berkata ibu bapanya juga ada di sini. Kepada Schmitz terkejut, bapanya ialah Kapten Dixon. Apabila dia bertanya bagaimana dia mengenalinya, dia berkata mereka sedang berkencan. Ibu bapanya mencadangkan mereka duduk bersama, yang pastinya menyeronokkan. Dengan wajah membunuh, Dixon tidak mengalihkan pandangannya dari Schmitz. Untuk meredakan kegusarannya, Dixon pergi mendapatkan makanan ringan. Apabila dia menyedari mereka sedang dicatuan, dia membentak dan mula menyampah meja makanan. Semasa Jenko melepak dengan Zook, dia menemui wifi di dalam bednya. Di asrama, Maya tidak pasti apa masalah bapanya dengan Schmitz. Dia memanggilnya lelaki yang sangat baik, jujur dan baik. Sementara itu Dixon menghantar mesej kepadanya. Mereka abaikan dan bercakap lama sehingga pukul 8 pagi. Maya bergegas ke kelas dan Mercedes berada di sana sepanjang malam mendengar segala-galanya. Dia bergurau bahawa Schmitz mempunyai 99 masalah, tetapi menjadi muda bukanlah satu masalah. Daripada bercakap dengan Mercedes, Schmitz mengetahui bahawa gadis yang terlebih dos sering melawat ahli terapi kampus, jadi itulah petunjuknya dan persinggahan seterusnya. Mereka menyelinap masuk ke dalam kabinet dan Schmitz bertanya Jenko untuk menjaga pintu semasa dia meneliti fail. Jenko gagal dan mereka terperangkap dalam perbuatan itu. Mereka menganggapnya sebagai mengalami masalah perhubungan, dalam erti kata bahawa mereka adalah homoseksual, dan mereka telah datang ke mesyuarat dengan ahli terapi. Mereka menggunakan ini. Sesi bercakap tentang masalah mereka. Sebagai contoh, Schmitz mengatakan bahawa Jenko telah berkawan dengan Zook dan tidak menghiraukannya. Jenko menuduhnya sebagai melekat. Semasa sesi itu, Schmitz menyedari bagaimana jika gadis itu tidak membeli wifi, tetapi merupakan peniaga. Mereka bertemu di pejabat Dixon. Schmitz memakai Kevlar. Apabila Kapten membelek gambar, Jenko segera menyedari bahawa Schmitz menjalin hubungan dengan anak perempuannya dan membuat hubungan seronoknya, yang dia laungkan kepada seluruh tempat persembunyian. Sebagai balasan, Dixon tases Schmitz dalam bola. Dixon memberitahu mereka untuk mengubah strategi mereka dan mencari pembekal. Semasa mereka keluar, Schmitz meminta maaf kepada Jenko kerana mengesyaki Zook kerana dia bukan lelaki mereka. Mereka memutuskan untuk terlebih dahulu menyelongkar bilik gadis yang terlebih dos dan mereka mencari buku dengan muka surat dipotong. Mereka menyedari bahawa pembekal meletakkan wifi dalam buku dan peniaga memeriksa mereka dari perpustakaan. Itulah persinggahan mereka yang seterusnya, tetapi Jenko mendapat panggilan daripada Zook tentang permainan yang akan bermula, dan dia meninggalkan Schmitz untuk mengendalikannya sendirian. Di perpustakaan, Schmitz melihat Ghost, pengedar barangan haram. Dia menghantar mesej kepada Jenko, yang membacanya semasa permainan dan memutuskan untuk datang membantunya. Mereka bertemu dan cepat ditemui. Mereka berpura-pura sibuk pada mulanya, tetapi ia tidak berkesan dan Jenko mengepalainya daripada mereka. Dia memberitahu Ghost bahawa dia dan kumpulannya ditahan, tetapi kerana mereka tidak mempunyai senjata api, itu juga tidak berjalan lancar, jadi mereka berlari untuk itu, dengan Jenko melompat ke bawah seperti Spider-Man manakala Schmitz menaiki tangga. Mereka masuk ke mesin topi keledar dan Ghost serta anak kapalnya mengikuti mereka dalam jeep. Akhirnya mereka berjaya sampai ke padang bola sepak dan meletupkan mesin topi keledar mereka, kehilangan hantu dalam proses. Schmitz didekati oleh pihak keselamatan dan mendedahkan dengan cepat dia menyamar dan meninggalkan Jenko, supaya dia boleh mengejar impiannya menjadi pemain bola sepak dengan Zook. Schmitz berpindah dari asrama dan Maya sangat kecewa kerana Schmitz berbohong kepadanya. Jenko masih di universiti bersama rakan karib baharunya, Zook, manakala Schmitz kembali ke zaman lamanya tugas sebagai ranger taman. Semasa makan tengah hari Schmitz melihat berita tentang kes itu. Ahli terapi kampus telah ditangkap sebagai pelaku kes ditutup. Apa yang Jenko dan Zook lakukan hanyalah bersenam dan Jenko melakukannya macam muak je. Dia mencuba aktiviti yang menyeronokkan bersama Schmitz, tetapi rasanya tidak sesuai.
Kedua-duanya sengsara dan merindui antara satu sama lain. Beberapa ketika kemudian mereka bertemu di sebuah taman dan kedua-duanya berbohong bahawa mereka melakukan yang lebih baik daripada sebelumnya. Mereka juga bersetuju bahawa polis menangkap orang yang salah. Mereka bersetuju untuk melakukan sesuatu kerja demi masa lalu dan sumber mereka mengatakan Wi-Fi muncul di Mexico, jadi mereka menuju ke sana. Mereka bersiap-siap dan melawat pesta pantai, di mana mereka dapati bahawa Wi-Fi sedang diedarkan. Mereka mengikuti jejak Wang dan ia membawa mereka ke Mercedes. Dia berada di sebuah kelab dengan Ghost, yang kelihatan seperti bapanya, dan mempunyai rancangan perniagaan yang bijak untuk mengambil alih semua kampus dengan Wi-Fi-nya. Kedua-duanya menyerbu tempat itu dan Mercedes cuba melakukannya bertindak terkejut, tetapi dia sudah tahu Schmitz ialah seorang polis. Mereka kelihatan terlalu tua untuk berada di college. Senapang ditarik, tetapi kedua-duanya mempunyai sandaran. Seluruh kru Jump Street tembak-menembak berlaku, dengan Ghost membuat keuntungan dengan Wang dan Dixon dalam usaha. Maya pun ada. Mercedes rembat Dixon di kaki dan menggunakan dia sebagai tebusan melarikan diri. Schmitz mendapat Lambo dan Jenko pergi selepas hantu. Schmitz mengejar Mercedes, yang kini berjalan kaki, dan meninggalkan Dixon tergantung. Sementara itu, Jenko telah mengejar Ghost dan sedang melawan orang jahatnya. Dengan bantuan secara rawak perempuan, dia mengalahkan mereka dan bermesra dengannya. Schmitz telah mengejar Mercedes, tetapi dia hanya menjadikan dia tebusan. Apabila Dixon ada untuk menyokongnya, dia mahu mengambil gambar, tetapi memutuskan menentangnya dan Maya mengetuknya dari belakang. Jenko dan Schmitz menaiki tangga untuk mengejar dengan hantu. Di bahagian atas, Schmitz perasan salah seorang lelaki Ghost cuba mengambil gambar dan melompat ke menutup Jenko, tetapi tidak berjaya. Jenko mengeluarkan Wolverine dan melompat ke atas helikopter dan Schmitz memutuskan untuk mengatasi ketakutannya dan mengambil lompatan juga. Mereka terbang di atas pantai, dengan Schmitz memegang Jenko semasa dia cuba mencari bom tangan yang disimpan Schmitz dalam seluar pendeknya. Mereka jatuh sama seperti dia melemparkan bom tangan dan berkata sesuatu yang menarik. Helikopter meletup. Semasa mereka keluar dari air, semua orang bersorak untuk mereka dan mereka mengaku perasaan rindu dan merindui satu sama lain. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.